menunjukkan bahawa bila Nabi lahir itu bergoyang Istana Kisra. Dan dengan sebab tu rumah api dia, menara api dia 14 jatuh, roboh jadi. Lepas tu sungai di Farsi habis jadi kering. Dalam setengah-setengah riwayatnya di Tabariyah. Lepas pada tu rumah-rumah api di tempat-tempat lain pun mana-mana nyala semenjak beribu tahun yang lalu, padam semua. Padam. Hak tidak roboh, hak tidak rebah, menara tu dia terpadam api tu. Sebab orang Majusi kan dia semua api kan, terpadam. Di dalam setengah-setengah cerita tu dia sebut ini bukan sebenar, dia mimpi pula. Dia kata mimpi, Nabi mimpi. Tapi kalau kata mimpi pun dia kena tahulah mana cerita tu, tak sahih. Jadi kisah ini dikemukakan oleh Baihaqi, Kharaiti, Ibnu Asakir, Abu Nu'aim dengan ada sanad. Bila ada sanad senang, ulama-ulama boleh cek selalu. Bila ada sanad, perawi utama dia ialah Makhzum bin Hani. Dia ni ambil daripada ayah dia, Hani. Yang dia katakan umur dia tu 150 tahun. Jadi akak lah, baru dan dengan Nabi kan. Kalau tidak sepanjang tu, orang mana nak dan. Masalahnya ayah dia ni Hani ni Islam kau. Situ mungkin situ juga, buntu situ. Pak Makhzum Islam kau. Dia ayat kanak dia Islam tak ada. Dalam kitab Isabah cerita pasal sahabat ni, ulama kumpul belaka. Kalau kata sahabat, dia ni sahabat kan tidak? Tak ada nama, tidak diketahui. Ada lagu tu, kalau tidak sahabat, tidak Islam lah. Kalau sahabat mesti dia Islam, mesti dia Islam. Kalau sahabat mesti ada dalam kitab tu. Kitab tu mengumpulkan nama-nama dari riwayat hidup sahabat-sahabat. Ada berapa jilid kitab tu. Tak ada dalam tu nama orang ni mustahak ni. Tak ada. Lepas tu ada dia Makhzum ni, ulama-ulama hadis yang kaji perawi-perawi ni tak tahu pun dia, tak tahu siapa dia. Kalau kita tak tahu, tak apa kita tak tahu kan. Kalau kita mengaji bila nah. Tapi kalau ulama hadis tak tahu, kerja dia dah tu, kerja dia. Dia tak jumpa nama, tak kenal siapa. Boleh ke nak pakai orang yang tak kenal? Tak boleh aku tu. Bukan cara dia. Ibnu Asakir yang banyak selalu mengemukakan riwayat-riwayat yang dhaif pun tak boleh pergi. Dia kata gharib, ganjil, pelik. Ni riwayat pelik, tak boleh pergi. Hafiz Ibnu Hajar selalu dia, kalau ada riwayat banyak, saluran riwayat banyak, dia kadang-kadang dia berlembut. Hak ni tak boleh, dia kata mursal. Dia tak sepakat mursal. Di dalam riwayat Abu Nu'aim ada Muhammad bin Ja'far, seorang pereka hadis yang terkenal. Jadi ada orang-orang lagu ni pereka hadis. Bila pereka hadis, cerita tu dia jadi maudhu lah. Hadis palsu tu bila dalam sanad dia tu ada seorang saja yang ulama hadis kata pereka hadis, habis hadis tu maudhu dah, selalu ayat lagu mana pun. Hak sani tu termasuk dalam lagu tu. Baru-baru ini ketika di dalam kereta, saya ditanya oleh isteri tentang kesahihan beberapa kisah berkaitan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya begitu kerana melihat beberapa poster yang telah diterbitkan oleh pihak JAKIM di Facebook mereka mendapat kencaman yang begitu banyak. Beliau mahukan pencerahan tentang kisah Aminah
ibunda Rasulullah SAW yang dikatakan telah melihat cahaya yang menerangi sehingga terlihat tanah Busra di Syria. Beliau juga mahu pencerahan tentang kisah api Majusi yang dikatakan terpadam pada hari kelahiran Nabi SAW. Adakah kisah-kisah ini benar atau ia adalah kisah-kisah palsu semata-mata? Sahabat-sahabat, sepanjang penelitian saya terhadap 12 kisah-kisah kelahiran Nabi SAW, saya dapati kisah-kisah yang popular ini tidak berdiri atas dakwaan yang kuat melainkan satu kisah sahaja. Sahabat-sahabat, untuk hari ini saya hanya nak bahaskan berkaitan tentang 2 kisah yang viral ini sahaja. Lain daripada kisah itu, anda dapatkan buku saya yang berjudul Kisah-Kisah Aneh Ketika Kelahiran Nabi SAW. Lebih banyak kisah di situ. Tetapi hari ini, kita bincang 2 bab ini sahaja. Yang Kisra roboh, api Majusi terpadam, tasik sawah mengering. Kisah-kisah ini adalah himpunan kisah-kisah yang paling popular di meja penceramah. Ia juga kisah yang paling popular di media sosial. Saya cantumkan penilaian bagi kisah-kisah ini kerana ia mempunyai cara berhujah yang sama dan serupa. Direkodkan oleh Ibn Jarir At-Tabari, Abu Nuaim dan Al-Bahaqi daripada riwayat Makhzum bin Hani daripada bapanya. Beliau bercerita pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, tiang-tiang Kisra, tiang-tiang istana Kisra telah bergegar dan menyebabkan 14 tiangnya telah roboh. Pada ketika itu juga terpadam api ibadat Parsi sedangkan ia tidak pernah padam selama 1000 tahun. Demikian juga telah kering tasik sawah. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan bahawa hadis ini mungkar, lagi gharib, lagi pelik. Ibn Kathir pula menyatakan hadis ini tidak ada satu pun daripada buku-buku agama Islam yang dipercayai. Aku tidak melihat kewujudan asal bagi sanadnya. Syekh Safiur Rahman Barakpuri yang tulis kitabnya Rahiqul Makhtum ini pun diberikan ulasan, jangan main korek macam tu saja. Dia berikan riwayat untuk yang bersilama. Dia kata riwayat ini disampaikan oleh Al-Bahaqi, riwayat seperti ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan lain-lain, tetapi ia tidak mempunyai isnad yang sabit serta ia tidak mempunyai rekod sejarah dalam masyarakat berkenaan, sedangkan dakwaan kewujudannya sangat kuat. Cuba anda bayangkan, kisah ini bukan hanya berkaitan sumber daripada ajaran agama Islam sahaja. Ia juga disandarkan kepada tamadun-tamadun besar seperti Parsi, seperti Yaman. Sedangkan tamadun-tamadun berkenaan terkenal dengan merekodkan sejarah mereka sendiri. Tetapi cukup pelik dan ajaib apabila sesuatu yang disandarkan kepada mereka tetapi tidak pula disebutkan tentang kejadian yang aneh berkenaan daripada sisi mereka. Seandainya tiang istana Parsi telah runtuh, pasti akan menggemparkan negara, bahkan menyebabkan ia direkodkan di dalam pelbagai sumber. Tetapi peliknya, ia hanya ada dalam dakwaan buku-buku sejarah umat Islam. Pun begitu, riwayat sejarah yang direkodkan juga bermasalah untuk dipegang. Api yang dihidupkan oleh agama Majusi selama 1000 tahun dikatakan terpadam. Bukankah cukup menyebabkan ia tular? Tasik sawah atau sawah di Yaman merupakan sumber kehidupan rakyat Yaman. Seandainya ia mengering, pasti akan membuatkan orang-orang Yaman yang cukup ramai itu resah dan gelisah sehingga mereka akan menyebut-nyebutkan kegelisahan mereka itu. Tetapi cukup pelik, cukup ajaib kisah lemah yang disampaikan kepada kita ini kerana ia tidak berjaya membuktikan kewujudan kisah berkenaan di dalam rekod orang yang menghadapinya. Kisah-kisah seperti ini adalah kisah-kisah yang digemari oleh para qusas, para tukang cerita. Kerana apabila anda menceritakannya, ia akan membuatkan pandangan mata dan telinga penonton tetap pada anda. Tetapi sayangnya, jika yang anda ceritakan itu adalah satu bentuk kebohongan atau kisah yang tidak pasti. Nabi SAW sebut, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dianggap sebagai pendusta apabila dia menceritakan semua perkara yang dia dengar, tanpa dia bersifat tabayun, tanpa dia buat semakan terlebih dahulu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Katanya keluar cahaya daripada kemaluan Aminah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa ibu baginda Nabi SAW iaitu Aminah berkata, ketika aku melahirkannya daripada kemaluanku memancarlah cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Irbad bin Sariyah
pernyataan yang tidak jauh berbeza daripada riwayat ini. Riwayat ini dihasankan bahkan disahihkan oleh beberapa orang ulama hadis. Namun sebahagian riwayat menyebutkan bahawa peristiwa itu berlaku di dalam mimpi. Imam Tabrani dengan sanadnya menyebutkan bahawa warad umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamiha annahu kharaja min baini rijlaiha sirajun adaat lahu qusurus syam. Ibu Rasulullah SAW melihat di dalam mimpinya bahawa keluar cahaya daripada dua kakinya yang menerangi, di antara kedua-dua kakinya yang menerangi istana-istana Syam. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Al-Albani kata hadis ini hasan. Ramai juga ulama yang bersependapat dengan Al-Albani, antaranya Dr. Akram Dhiya Al-Umari. Saya menyimpulkan kemungkinan besar peristiwa ini benar-benar berlaku, tetapi di dalam mimpi ibu Nabi Muhammad SAW iaitu Aminah. Dia tidak berlaku secara nyata. Sangat tidak mustahil untuk ia berlaku jika kita sandarkan ia dalam mimpi. Apatah lagi dia dalam mimpi kita pun kita dapat bermimpi dengan lebih luar biasa lagi daripada mimpi ibunda Nabi SAW Aminah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sahabat-sahabat, anda boleh dapatkan buku saya yang berjudul Kisah-kisah aneh ketika kelahiran Nabi SAW. Anda dapatkan buku berkenaan. Ada 2 kisah yang kita bincang pada hari. Demikian juga 10 kisah yang lain yang menggenapkan kisah itu kepada 12 kisah. Ada kisah